Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Kita bertemu dalam majlis ayah-ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita bertuah, kita diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghirup nafas pada Ramadan yang ke-16 dan kita ingin sama-sama meneruskan pembelajaran kita menyusuri permata daripada surah As-Sajdah ayat yang ke-16 di samping ayat-ayat lain menjadi panduan bagi ayah-ayah, ibu yang menemankan ayah pada hari ini, dijemput untuk share di Facebook, di YouTube ataupun tuan-tuan kalau di Kaca TV, teruskan memberitahu pada rakan-rakan yang mungkin tidak sedar adanya program ini yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor dan kita ingin sama-sama melihat kepada permata daripada surah As-Sajdah ini. Bersama kita dua orang panel yang berpengalaman yang akan menerangkan kepada kita tajuk kita pada hari ini, Formula Ayah Kaya. Saya mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Syed Shahrizan Syed Muhammad. Selamat datang Doktor. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih banyak dan juga qari kita Ustaz Ahmad Solihin bin Bahrim. Selamat datang Ustaz. Ya. Ustaz Dr. Syed Shahrizan adalah Ketua Penolong Mufti Penyelidikan bagi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dan Ustaz Ahmad Solihin adalah Johan Tilawah Al-Quran peringkat Negeri Johor 2022. Mari sama-sama kita memulakan majlis kita pada hari ini, majlis ayah, dengan bacaan ayat 16 hingga 17 daripada surah As-Sajdah dan tuan-tuan dijemput untuk sama-sama ya baca di depan kaca TV ataupun di depan telefon tuan-tuan bersama membuka halaman 416 dan kita ingin melihat bersama selepas ini ya bagaimana ayat ini memberi panduan kepada ayah-ayah untuk memimpin keluarga ke syurga insya-Allah. Bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Solihin bin Bahrim. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 16 hingga 17 daripada surah As-Sajdah. Maksud bagi ayat yang ke-16 ini, lambung ataupun perut mereka jauh daripada tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhan dengan rasa takut dan penuh berharap. Dan mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini adalah terjemahan bagi ayat yang ke-16 untuk menjadi amalan, tetapi kita ingin mencongkil apakah pelajaran bagi seorang ayah bagi memimpin keluarga kita masuk syurga sekeluarga. Sebelum kita mendengar daripada panel kita pada hari ini, kita ingin mendengar perkongsian daripada seorang ayah. Kita bersama dalam video paparan yang disediakan. Kita mendidik anak-anak, kita perlu tekankan kepentingan menjadi kaya. Tapi kaya ini bukan maksudnya harta yang bertimbun-timbun, rumah yang banyak, kereta yang besar. Itu kekayaan dalam bentuk pemikiran barat. Apa yang tekan dalam agama kita, yang penting adalah berjaya membebaskan diri daripada hutang yang mencekam, yang menekan, iaitu disebut sebagai financial freedom, al-hurriyatul maliyah,
iaitu kekuatan menguasai kewangan kita. Itu kekayaan sebenarnya. Bila kita ada kecukupan wang, kecukupan dana, kita menjadi orang yang terkawal pemikiran kita, minda kita, dan itulah sebenarnya titik tolak kejayaan. Bila kita semakin kaya, bukan kaya untuk diri kita, kita kaya untuk masyarakat. Itu perangkat yang kedua. Perangkat pertama, bebas daripada cengkaman, bebas daripada tekanan keberhutangan, dan juga menjadi orang yang bebas dari segi kewangan, tak perlu bergantung pada orang lain. Ketamakan itu ada sifat rakus, iaitu mendapat sesuatu dengan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau nak kaya sekaya-kaya mungkin, itu sifat yang baik. Malah orang yang paling kaya dengan para sahabat di kota Mekah sendiri pun para sahabat seperti Sayyidina Osman, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Jadi kaya itu tidak salah. Malah menjadi orang yang paling kaya itu tidak salah. Mereka lah orang yang dipuji oleh Nabi Muhammad zaman Nabi SAW, dan juga zaman kita banyak menderma dan sebagainya. Ini dalam pemikiran anak-anak kita, tekankan biarlah menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang dalam bahasa kita orang yang cukup, orang yang ada kecukupan, orang yang tidak ada defisit, orang yang tidak mengetuk pintu-pintu dan juga tempat-tempat bantuan kewangan dan sebagainya. Tanamkan minda pada anak-anak kita bahawa rezeki yang si ayah bawa balik ke rumah adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup, kita kena tambahkan dengan semangat dan sifat dan juga kelaziman. Yunfiquna al-kelaziman. Bukan sekali dua berinfak, sentiasa melakukan infak jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Situ ayah kena mainkan peranan sebagai suri teladan. Mulakan dengan ahli keluarga dulu. Ini satu perkara yang kita kena buat sendiri. Kalau kita tak buat berinfak, kita tidak dapat melihat kesannya. Jadi mulakan dengan infak kepada ibu sendiri. Gaji pertama itu beri 10% kepada ibu dan ayah yang masih hidup. Kalau mereka dah mati, kepada ahli keluarga yang lain seperti mak saudara dan sebagainya yang jadi kesayangan ibu dan ayah kita. Jadi itu merupakan suasana infak yang paling afdal kepada ahli keluarga, kepada sanak saudara dan sebagainya. Kerana dalam agama kita, balasan yang paling cepat sekali adalah infak. Bila kita infak, Allah akan terus serta-merta menginfakkan kepada kita balik. Itulah satu amalan yang cukup cepat dia punya balasan dan rewardnya. Sebab itu susah orang nak berinfak. Pertamanya, anak-anak mereka terpaksa bekerja. Patut mereka belajar, bukan terpaksa bekerja. Yang keduanya, menghilangkan semangat respect dan hormat pada ibu, pada ayah dan ibu mereka. Yang ketiganya, ia memberikan satu cetusan bahawa wang itu adalah musuh kepada agama. Wanglah yang menjurangkan hubungan antara seorang ayah dengan anak. Tanggungjawab memberikan nafkah satu tanggungjawab yang tidak boleh diabaikan oleh seorang ayah yang bertanggungjawab. Ada dua masalah, memang tak nak bagi nafkah ataupun tak mampu. Jadi kita kena lihat dalam konteks yang betul. Kita mulakan dengan mengenal pasti titik-titik kecederaan, kesakitan dalam keluarga kita. Kita suka boros. Wang tak banyak tapi borosnya banyak. Peluang pelaburan yang tak dapat digunakan. Kita banyak wang tapi tak dilaburkan. Kita tidak pandai menggunakan peluang-peluang kewangan yang ada. Kita kena sentiasa berinfak. Setiap RM1 yang kita dapat, kita fikirkan kena bagi sikit pada masyarakat. Gabungan malam yang kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki di hari biasa cukup perfect. Inilah kaya di dunia dan juga kaya di akhirat. Begitulah perkongsian daripada tokoh, ya, seorang ayah, Tan Sri Datuk Dr. Daud Bakar, ya, pengurusi eksekutif Amani Group, di mana beliau berkongsi pengalaman, berkongsikan permata yang kita ingin belajar lebih mendalam lagi pada hari ini bersama dengan Al-Fadhil Dr. Syed Syahrizan Syed Muhammad untuk sama-sama kita melihat bagaimana formula ayah kaya. Dan sudah tentunya apabila kita merujuk kepada ayat yang ke-16 sebentar tadi, lambung ataupun perut mereka jauh daripada tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh berharap, dan mereka menafkahkan sebahagian daripada
daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Terus kita ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk mencongkil, menyatakan apakah sebenarnya pelajaran Ustaz ya, terutama bila ada istilah mereka ini jauh lambung ataupun perut mereka satu ya, sambil berdoa tadi itu dengan penuh harap. Dan ada istilah yunfikun dalam ayat ke-16 ini. Permata untuk ayah-ayah pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Al-Fadhil Ustaz Fazrul dan ahli panel Al-Qari, dan kita lihat pada hari ini sesuatu fenomena sebagai bapa, dan ia menjadi turun-temurun sebagai satu role model kepada ahli keluarga. Yang mana kalau kita lihat video tadi Tan Sri Dr. Tan Sri Abu Bakar tadi disebut dia bagaimana dia adaptasi kehidupan sebagai bapa yang kaya dari segi sudut spiritual, rohani dan fizikal. Dari segi sudut kekayaan tu bukan kekayaan pada harta saja, tetapi kekayaan dari segi sudut ta'abbud, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ciri-ciri kalau bapa dia sebagai contoh. Dia perlu melihat dari segi sudut apakah aplikasi kehidupan seharian dia. Kalau kita hidup sebagai seorang yang memerlukan duniawi ini untuk memenuhi keperluan kita, adakah segala-galanya dengan duniawi? So bila kita lihat ayat ke-16, ya, bagaimana dia menceritakan orang yang benar-benar beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu disifatkan bagaimana dia tunduk dan sujud apabila mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan memuji Allah. Dan tidak lain daripada itu juga kerana takutkan Allah. Daripada sifat keimanan itu terpancar rasa takut dan mengharapkan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sanggup meninggalkan keselesaan, mengurangkan keselesaan, dalam erti kata tidak tinggalkan langsung, ya. Waktu tidurnya sebahagiannya dikorbankan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan takutkan azab Allah, dan begitu juga dalam keadaan tamak mengharapkan ganjaran Allah, supaya dengan ganjaran yang mereka dapat begitu banyak ini membantu mereka untuk masuk ke syurga. Dan kaitan dengan infak ni satu benda yang sangat menarik. Infak ni kalau kita lihat dalam hadis, ya, apa kaitan infak dengan orang yang bangun malam? Dia bangun malam sebab dia takut nak masuk neraka. Betul. Dia mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kaitan dengan infak ni dalam hadis Nabi SAW sebut, ya, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu dia boleh menghapuskan kemarahan, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bangun malam beribadah nak jauh daripada neraka, antara lain cara macam mana nak jauh daripada neraka Allah, sedekah. Hadis Nabi kata sedekah tu memadamkan kemurkaan Allah. Dan tambahan pula yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berbicara, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah perintahkan selagi hidup sedekah, selagi hidup berinfak untuk kamu selamat dengan akhirat. Sebelum datang mati, bersedekahlah banyak-banyak. Jangan sampai nanti bila dah mati, ada sebahagian hamba Allah, bila dah mati, bila nak mati, minta dipanjangkan nyawa supaya diberi peluang untuk bersedekah. Dia tahu sedekah tu, bila dia menghadap Allah, dia tahu sedekah tu sangat berperanan untuk menyelamatkan dia. Tetapi dekat dunia dia tak buat. Tapi bila dah terlambat, nyawa sampai sini, segala-galanya tidak boleh ditangguhkan, barulah dia tahu betapa besarnya sedekah, sehingga merayu-rayu pada Allah, ya Allah, tolonglah panjangkan umur kami supaya berkesempatan dengan nyawa yang kami ada, kami boleh sedekah sebanyak-banyaknya. Kelak nanti kami selamat dekat akhirat. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dr. Syed Sarizan untuk menjelaskan peringkat awal ini berkaitan dengan kaya, ya. Formula ayah kaya ini bukan sekadar kaya harta Ustaz, ya. Rupanya bermula dahulu ayat ini dengan kaya iman, kaya spiritual yang ditekankan, barulah dikaitkan dengan kaya harta ini dengan cara bukannya makin bertimbun-timbun, tetapi yunfiqun, ya, sentiasa berinfak kepada
kepada orang-orang di sekeliling daripada sebahagian daripada rezeki. Jadi kombinasi dua perkara ini adalah perkara yang penting kita fahami, kerana mungkin nak bertanya juga kepada Ustaz, ya, mengapa perlu dikaitkan, apa kesan kalau katakan dia buat sahaja, saya nak cari harta ni untuk saya nak tolong orang, tapi yang pertama ni tak buat, Ustaz. Apa kesan kepada seorang ayah ataupun ketika ayah mendidik ahli keluarganya? Silakan. Okey, baik Ustaz, terima kasih. Ya, maksudnya sedekah, Dia kumpul harta, dia kumpul harta. dia galakkan anaknya, kumpullah harta, jadi kaya agar kita boleh tolong ahli keluarga masyarakat. Ya, Itu sahaja highlightnya. okey. Tapi kaya yang nombor satu tadi tu, yang bangun malam Ya, tidak diberi highlight. Macam mana tu? betul. Jadi dia perlu ada kombinasi antara kedua-duanya. Mhm. Kita bantu dari segi sudut material yang kita ada pada masyarakat, itu tuntutan, iaitu harta kita. Orang lain ada hak terhadap harta kita. Mhm. Tetapi itu antara kita dengan masyarakat sekeliling kita, dia ada hak yang perlu kita tunaikan. Ya. Tetapi dalam sudut yang lain, hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hak Allah kepada kita. Mhm. Allah tidak berhajat kepada kita, tapi dari segi sudut bahasa yang lebih mudah untuk kita faham, Allah ada hak kepada kita. Jadi bagi saya, kalau ikut konsep itu tak kena, sebab dia hanya menunaikan dari segi sudut satu hak saja, Ya. hak manusia. Ya, tapi hak secara direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita wajib melaksanakan solat fardu 5 waktu, ya, melaksanakan ibadah-ibadah yang mana tidak melibatkan harta kita, melibatkan penyucian jiwa, istighfar, baca Al-Quran, bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, berkomunikasi pada Allah Subhanahu Wa Taala, satu aspek yang perlu dititik beratkan. Dan mana kita sendiri lihat bagaimana sunnah Nabi SAW. Ya, Nabi kalau ada harta, dia tak suka pegang lama-lama. Nabi akan sedekahkan. Tapi dalam masa yang sama, Nabi yang diampunkan dosanya terdahulu dan kemudian, dalam erti kata maksum, Nabi tetap bangun malam beribadah sampai bengkak kaki. Khusyuknya Nabi semayang sampai bengkak kaki tak terasa. Lazatnya bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting kedua-duanya sekali, sebab itu aspek dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Ya, antara kita dengan Allah, dalam istilah lain, hablum minallah wa hablum minan nas. Perlu dikompilasikan, difulfilkan kedua-duanya sekali, barulah menjadi iman ataupun orang yang beriman yang sejati. InsyaAllah itu adalah formula yang penting untuk ayah menjadi kaya dan ayah mengkayakan ahli keluarga. Dan sebagaimana kalau saya nak juga bertanya kepada qari kita, Ustaz Ahmad Solihin, masih belajar kan, masih belajar dalam masa sama menjadi imam, pernah menjadi imam di Masjid Abu Bakar sebelum ini. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsi sikit ketika belajar ini, aspek kaya iman dan kaya harta ini, sejauh mana Ustaz mendapat pendedahan, sama ada dalam kelas secara formal ataupun ada tak program-program tambahan lain yang Ustaz dapat akses program ilmu-ilmu ini. Kerana apa? Kerana bercakap tentang menjadi ayah, dia bermula daripada sekolah rendah, sekolah menengah, masuk ke universiti dengan ilmu kaya iman, kaya harta. Jadi mungkin Ustaz ada perkongsian kat situ. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Jadi bagi saya, dalam kaya iman ialah kaya dari sudut rohani ataupun spiritual, iaitu hati kita ini kaya. Kaya bagaimana? Walaupun duit sedikit, tetapi hati kita senang, kerana hati kita kaya dengan keimanan, manakala kaya harta itu adalah secara duniawiyah, iaitu kaya dari sudut materialistik, manakala kaya iman adalah kaya pada hati. Itu sudut pandang saya lah. Baik, jadi itu ringkas adalah pandangan daripada Ustaz Ahmad Solihin. Dan mungkin selepas daripada kita berehat nanti, kita akan melihat macam mana kita nak mula mengajar, Ustaz, Dr. Syarizan, tentang kepada anak. Pasal bila bercakap tentang kalau kaya spiritual ini, biasanya ayah mulakan daripada awal. Daripada awal anak itu, seawal ialah dia lahir itu sudah diazan, diiqamahkan, kemudian terus diajar solat 7 tahun, 10 tahun. Jadi itu diajar. Kaya harta ini, sejauh mana ianya perlu diajar? Perlukah diajar seawal 7 tahun ke? Ataupun sebenarnya dah capai umur habis universiti, umur 24, 23 tahun baru perlu diajar. Mungkin dekat situ Ustaz boleh komen sedikit dekat situ.
Maksudnya kita anak kita ni kita nak didik daripada kecil lah. Yang Daripada mana bersedekah tu kita pada asasnya pendidikan anak dalam amalan-amalan apa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni asasnya para fuqaha menetapkan bila anak itu sudah mumayyiz. Sebab Mumayyiz. bila sebut pasal mumayyiz ni dia sudah mula faham Okey. antara baik dan buruk. Jadi kalau kita kata nak didik anak kita yang bawah umur 7 tahun tu boleh tidak menjadi masalah. Tetapi kesannya mungkin dia tak berapa nak faham. Jadi kalau kita nak didik anak kita tu dia start umur 7 tahun bila sampai dia sudah membezakan antara baik dan buruk. Antara air coklat dengan air longkang. Dia boleh makan sendiri, dia boleh cebok sendiri, dia boleh tukar baju sendiri. Jadi kalau kita lihat dalam situasi ini pun Nabi SAW terapkan bahawa kewajipan ayah dan ibu memerintahkan anaknya untuk mengerjakan solat. Dalam hadis Nabi SAW sebut, muru auladakum bisalah li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Yang mana bermaksud perintahkan anak kamu untuk mengerjakan solat seumur 7 tahun. Ya, dan apabila sampai umur 10 tahun mereka tidak mengerjakan solat ataupun enggan, pukulan yang mendidik. Jadi ulama' dia sebut apa saja dari segi sudut perkara yang ma'ruf, kebaikan. Pola permulaan pendidikan anak kita bermula umur 7 tahun ataupun mumayyiz. Sebab itu Imam Tirmizi kata, ulama' salaf mereka mendidik anak mereka untuk melakukan perkara-perkara yang baik, bukan hanya solat saja seumur 7 tahun. Ya. Yang lain-lain juga. Begitu. Puasa pun 7 tahun pun mereka start. Mereka kiaskan dengan hadis ni. Mengajar anak mereka bersedekah pun sama juga seusia begini sebab mereka sudah mula faham. Dan daripada kecil itu mereka umpama seperti rebung yang dibentuk untuk menjadi buluh yang begitu kukuh, yang kuat. Yang mana kalau kita dah besar baru nak didik, susahlah. Ya, dia jadi macam anak Ustaz Ali. Segala-gala terlambat. Maka itulah waktu yang paling sesuai dimulai dan yang pasti ya, didikan itu perlu berlaku secara konsisten ataupun istiqamah. Baru memberi kesan yang sangat mendalam kepada jiwa anak-anak itu sendiri. InsyaAllah ya, itu satu pelajaran yang bagi saya baru juga. Yang bahasa solat itu memanglah dah biasa dengar. Betul. Kan. Tetapi dikiaskan kepada amalan-amalan kebaikan, termasuklah sedekah, ya, termasuklah apa-apa sahaja akhlak mulia ini bermula 7 tahun kerana bercakap tentang mumayyiz tadi Ustaz, ya, dapat membezakan yang betul tak betul itu. Jadi proses pendidikan itu secara lebih teratur akan memberi kesan kepada anak kita, dan ini adalah peranan bagi ayah lah Ustaz, ya, bagi ayah, dan memastikan dengan kerjasama dengan ibu dan juga menyusun dalam sistem pendidikan lah bila umur 7 tahun dalam kaedah tahun sekarang ini. Pendidikan itu perlu ada elemen itu, elemen solat ditekankan, cari sekolah yang menekankan akhlak mulia, ya, dengan amalan bersedekah sebentar tadi sebagai aktiviti yunfiqun, sentiasa berulang sebagaimana yang dikongsikan juga oleh Tan Sri Datuk Dr. Daud Bakar sebentar tadi. Kita akan belajar lagi lebih dalam permata-permata daripada Al-Quran ini, namun kita rehat sebentar. Majlis Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga.
Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini untuk sama-sama kita belajar bagaimana untuk memimpin masuk syurga sekeluarga dengan panduan daripada Al-Quran, dan dalam majlis ayah pada tahun ini kita memberi fokus kepada surah As-Sajdah, surah yang ke-32, iaitu surah Makkiyah yang memberi panduan penting untuk kita bersujud, menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai salah satu cara untuk kita menguruskan pelbagai cabaran dalam sebuah keluarga yang ingin menuju destinasi akhir di syurga. Dan pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Syed Sharizan dan juga qari kita Ustaz Ahmad Solihin untuk sama-sama kita meneruskan, ya, dan kita nak melihat kepada ayat seterusnya daripada surah Al-Baqarah ayat 274 untuk sama-sama kita memahami lagi tajuk kita pada hari ini, iaitu formula ayah kaya. Rancangan ini dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor, kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi, dan seruan untuk tuan-tuan sekalian menunaikan zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. Kita dengarkan bacaan ayat surah Al-Baqarah ayat 274 oleh qari kita. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 274 daripada surah Al-Baqarah. Orang-orang yang menyedekahkan hartanya pada waktu malam dan siang secara tersembunyi maupun secara terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini juga yang kita ingin sama-sama bincang bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Syed Sharizan pada hari ini, berkaitan dengan infak, Ustaz, ya. Sambungan daripada tadilah, ya, surah As-Sajdah tadi. Pada waktu malam dan siang secara secara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan, maka Allah beri ganjaran. Mungkin bila bercakap tentang harta ni Ustaz, ya, satu ialah bagaimana ia digunakan. Biasa orang nak beli baju raya, orang nak beli makanan untuk berbuka puasa, tetapi Allah memberikan highlight penekanan infak, ya. Cuma bila bercakap tentang infak ini, harta tu dah ada, mestilah dia didatangkan. Bagaimana pengurusan harta, macam mana cara kemahiran yang perlu diajarkan pada anak, ya, kepada ahli keluarga, agar kemahiran urus harta ni bukan sekadar derma kalau dah ada, tapi bagaimana cara untuk mendapatkannya ni. Kemahiran ini yang ilmu apa yang perlu diajarkan, Ustaz? Silakan. Terima kasih Ustaz. Tentang pengurusan harta ni, kita tahu pengurusan harta tu kita nak laburkan, kita nak salurkan harta yang ada tu ke mana. Ya. Jadi pada diri kita, dan kita nak pastikan keturunan kita juga akan melaburkan harta itu dengan jalan yang baik, jalan yang sebenarnya. Jadi kita pun ada anak dan kita akan mewarisi harta pada anak kita melalui secara faraid ataupun hibah. Dan pasti kita nak pastikan harta kita itu tidaklah dilaburkan dengan cara tak betul ataupun cara ke arah kemungkaran, sebab ini satu tanggungjawab yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dia bukan saja kita dapat daripada mana. Masyarakat kita fikir sekarang ni, dia kata okey, harta tu punca apa? Sumber halal, sumber haram. Haram kena jauhkan. Ini kena pastikan. Tetapi kita lupa sebenarnya Allah akan tanya juga saluran ke mana duit tu. Setiap RM1 kita beli kat mana? Adakah benda tu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi bagaimana kita nak didik anak kita supaya pandai mengurus harta, patuh syariah.
Patuh ataupun syariah. ikut jalan patuh syariah. Mhm. Ia berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi kata ibda binafsik fatasaddaq 'alaiha fa in fudila syai'un minha fali ahlik wa in fudila syai'un 'alaiha wali qarabatik wali dhawi qarabatik. Ya, wa hakadha Nabi kata. Maksudnya Nabi ajar kata kalau kamu ada harta, sedekahkan pada diri kamu. Penuhi keperluan yang diperlukan oleh diri kamu. Jikalau ada lebih, kepada anak dan isteri kamu. Jikalau ada lebih daripada harta itu, maka harta itu diuruskan untuk membantu karabat-karabat yang lain. Kemudian yang lain dan seumpamanya. Jadi Nabi sini mengajar kita tentang apakah nilai harta itu dicurahkan secara prioriti. Keutamaan. Orang Indonesia kata prioritas. Baik. Mana yang penting, mana tak penting. Zaman sekarang ni, kalau kita lihat anak-anak kita tu dia dapat duit, dia pantang dapat duit. Bila dapat duit, dia tak tahu nak urus macam mana. Ya. Dia tak tahu mana yang prioriti. Itu yang beli barang tak habis-habis tu. Betul. Tu yang kita pedih kepala tu. Dia pinjam handset kita contohnya lah kan. Rupa-rupanya Lazada, Shopee. Kita tak tahu apa benda barang sampai. Ya, dia buka akaun sendiri, duit raya ke duit kita bagi habis. Jadi ini tanda-tanda anak kita tak tahu prioriti apa yang sepatutnya. Dan sepatutnya kita kena lihat bahawa harta yang banyak tu tak semesti dihabiskan. Ya. Sebab kata orang lah, macam saya mengajar kat kelas, dia kata kita ni kena wuduk baik-baik, jangan membazir. Nabi marah membazir ni. Orang kata, ustaz, kat negara Arab ni air tak banyak pada zaman Nabi. Sekarang kat Malaysia ni air berlambak, takkan nak berkira kot. Jadi sama jugalah itu mentaliti kita. Ada harta banyak nak kena bazirkan. Sama ada kita berjimat untuk masa depan kita, untuk anak kita, ataupun kita sedekahkan yang lebih, itu lebih baik. Jadi pengurusan dari segi sudut itu apakah prioriti dia, dan prioriti itu mestilah kita ajar melalui ajaran syarak. Berpandukan Al-Quran dan Sunnah, mengajar kita dari segi sudut pembelajaran, dari segi sudut hukum fiqah dan macam mana supaya teratur. Teratur dan mereka pastikan dari segi sudut penjanaan keuangan itu dan pelaburan itu kena pada tempatnya dan diletak pada tempat yang sesuai. InsyaAllah, terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz menjelaskan bagaimana menguruskan harta dari segi nak digunakan, dan juga mendapatkannya itu tadi boleh saja datang daripada harta pusaka ataupun daripada pelbagai peluang pelaburan ataupun pekerjaan, yang itu adalah bab rezeki Ustaz kan. Mungkin kalau kita sempat kita sentuh bab itu, tetapi yang pastinya ialah ia perlu diuruskan ataupun digunakan pada mengikut keutamaan berdasarkan pada Al-Quran. Itulah yang dicatat dalam solusi Al-Quran di sini bagi tuan-tuan yang mempunyai plakat ini, tuan-tuan akan nampak solusi Al-Quran dan keyakinan. Itu yang memulai kepada surah As-Sajdah bahawa Al-Quran ini diturunkan daripada Tuhan seluruh alam. Jadi bila kita membaca Al-Quran, yakin dengannya, beramal dengannya, salah satunya ialah Allah mengajar kita nak sedekah pun ada keutamaan Ustaz jangan pula kita main hambur-hamburkan begitu saja, ada duit terus saja tekan, rupa-rupanya itu adalah satu kesilapan yang akan mengundang bahaya dalam sebuah keluarga. Kalau anak itu akan menjadi ayah satu hari nanti, dia main beli je lah Ustaz kan. Dia nampak saja Shopee kan, terus saja dia rasa dia nak beli, padahal rupanya wang itu perlu disimpan. Ustaz nyatakan tadi sama ada disimpan untuk masa depan ataupun boleh disedekahkan pada orang yang lebih memerlukan. Jadi kawalan diri untuk menggunakan harta ini adalah salah satu topik penting di dalam Al-Quran, dan kita belajar sesuatu daripada ayat 274 sebentar tadi bila Allah memuji kepada mereka yang berinfak amwalahum billaili wan nahar. Jadi hari ini kita belajar, dan alhamdulillah dalam tajuk kita ayah kaya formula ayah kaya, alhamdulillah. Dan mungkin kalau katakan saya ingin merujuk kepada Ustaz Ahmad Solihin Ustaz masih belajar ketika ini Ustaz bila belajar akan habis belajar dan lepas tu bekerja akan bekerja ataupun mungkin dah bekerja dah pun kan, sebelum ini ada pengalaman bekerja. Bagaimana Ustaz melihat bahawa bab pengurusan keuangan ini penting, terutama nak menuju kepada gerbang perkahwinan? Ustaz belum berumah tangga lagi kan? Ke dah berumah tangga? Belum lagi. Belum lagi. Okey. Jadi bagaimana pasal kalau ikutkan kepada kursus kahwin itu dia 2 hari je.
Kan? Jadi dekat universiti ni lama. Bagaimana Ustaz dah merancang-rancang ataupun bila mendengar perkongsian hari ini, nampaknya saya terpanggil untuk buat sesuatu sebelum menjelang gerbang perkahwinan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya, pengurusan wang ni amat penting Ustaz, kerana lagi-lagi dalam keadaan belajar ni, kami sangat memerlukan keuangan. Jadi pengurusan wang yang bijak itu sangatlah penting bagi saya. Apabila kita dapat wang yang banyak, bagaimana kita menguruskan keuangan kita tu? Sebagaimana Ustaz Syazal tadi katakan, kalau kita ada banyak duit, jangan kita habu-habu. Jangan kita gunakan semua duit. Tapi kita simpan. Kalau saya simpanlah. Jadi untuk ada perancangan akan datang, mana tahu kita perlu duit itu dalam keadaan terdesak. Jadi kita ada wang simpanan. Begitu juga Al-Quran mengajar kita untuk tidak membazir, dan begitu juga suatu hari nanti akan jadi ayah. Bagaimana kita nak menjadi kuduah kepada anak-anak kita. Jadi itu pendapat saya Ustaz. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ahmad Solihin menjelaskan tadi tentang apa perancangan ke depan untuk bab harta, dan saya nak kembali balik kepada bab kemahiran kaya iman Ustaz. Ada kemahiran kaya harta, kaya iman. Macam mana kemahiran-kemahiran, ilmu-ilmu apa yang ayah perlu tanamkan seawal 7 tahun, kemudian mungkin kita cakap sekolah menengah lah, umur sekitar 13-14 tahun itu, peringkat universiti contohnya dah masuk umur 19 tahun, dan paling kurang 3 perkara, adakah panduan dalam tradisi sunnah Nabi ini agar kaya iman ini dibina terus menerus, pasal ianya adalah aset yang amat berharga dalam menghadapi kehidupan yang akan datang bagi ahli keluarga, terutama anak kita. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Dalam proses membina kaya iman ini, dia memerlukan stage yang tertentu. Dari segi sudut kita lihat bagaimana Nabi menjalani proses ataupun menggalas tugas sebagai Nabi dan Rasul selama 23 tahun. Yang mana 13 tahun Nabi SAW menumpukan dari segi sudut aspek akidah. Manakala 10 tahun akidah dan syariah itu ditetapkan. Kalau kita lihat sepanjang 13 tahun, ayat-ayat daripada surah Makkiyah kebanyakannya diturunkan membicarakan tentang hukum-hukum akidah. Maka stage yang pertama perlu kita lihat, kita kena tanamkan akidah pada anak kita. Akidah Muslim yang sebenar. Hakikat kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita belajar sifat 20 dan hakikat rezeki macam mana. Dan kita lihat dari segi sudut kehidupan kita mestilah berlandaskan jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk. Jadi akidah, siapa Tuhan kita, siapa Rasul kita. Dan kita beriman dengan apa saja yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Masuk akal, tak masuk akal, itu belakang cerita. Sami'na wa ata'na. Bila akidah sudah kukuh, maka dimasukkan syariat. Yang mana akidah tu adalah kepercayaan dalam hati kita. Manakala luaran kita perlu juga ada satu perimeter yang mengkontrol pergerakan kita, kehidupan kita, kemajuan kita, tumbesaran kita. Maka di situ kita perlukan syariah. Maka di situ selepas akidah sudah kuat, kita didik anak kita tentang hidup patuh syariah. Berbelanja ikut patuh syariah. Jauhi riba, jauhi perkara-perkara yang melibatkan gharar, melibatkan korupsi seperti rasuah dan sebagainya. Maka apabila kedua-duanya ini sudah mantap dan mempan, saya rasa tidak menjadi masalah kalau kita lihat spiritual yang dibangkitkan itu menjadikan seseorang itu sebagai seseorang yang kaya iman dia. Yang memenuhi aspek akidah dan syariah. Kadang-kadang kita lihat ni ada orang ni akidah dia okey. Tak ada masalah. Saya ada jumpa seorang hamba Allah ni, dia akidah. Dia kata saya masih beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya masih beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila cerita pasal hadis kata macam ni, dia tak berani nak lawan. Tapi dari segi sudut syariahnya tak berapa nak cantik. Bertatu lah apa semua kan. Jadi dia kena kedua-dua sekali digabungkan, maka dia akan menyebabkan seseorang itu kaya imannya. Jadi sebab itulah ulama-ulama mengatakan al-imanu huwal amal. Iman itu adalah amalan. Maksudnya iman dan syariat, akidah dan syariat perlu digabungkan. Yang mana amalan itu sendiri melambangkan keimanan.
Jadi untuk memastikan anak kita ni kaya iman, bukan saja kepercayaan dalam hati, maka luaran yang diabdikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itulah tanda hakikat kesempurnaan iman yang sebenar. InsyaAllah. Ya, jelas sangat apa yang Ustaz nyatakan Mhm. berdasarkan pada sirah Nabawiyah tadi, bahawa 13 tahun itu akidah ditekankan, ya, Nabi di Mekah, kemudian bila dah sampai di Madinah itu, akidah itu digabungkan dengan amal syariat ni Ustaz, ya. Itu sebagai kerangka sebenarnya. Kalau kita ambil 23 tahun ini macam dah sampai universiti Ustaz, ya. Sepatutnya dah habis universiti ini, kalau katakan ikut kaedah ini, akidah syariat itu mantap, kaya, ya. Dan kalau kaya ni dia tak adalah istilahnya berhutang dan muflis iman Ustaz, ya. Dan sebagaimana tadi jugalah, kalau katakan dah dibekalkan dengan harta, dah pandai mencari mengurus keuangan, tidaklah menjadi seorang yang apa istilahnya berhutang ataupun muflis sampai masuk AKPK tersebut. Ya, jadi mungkin di hujung ini Ustaz, ya, mungkin Ustaz boleh memberikan pesanan dan harapan, ya, kepada ayah-ayah agar apa, ketika mendidik ini kadang-kadang mungkin ada terkuranglah sepanjang 23 tahun kalau kita bercakap tadi tentang pendidikan untuk jadi kaya iman, kaya harta. Bagaimana ayah-ayah terus bersemangat untuk mendidik agar diri tetap kaya iman, kaya harta, dan juga memastikan anak juga jangan sampai berhutang dan muflis daripada iman, daripada harta. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Saya tertarik dengan gambar rajah yang ditunjukkan oleh Ustaz tadi dalam surah As-Sajadah tu ada satu aspek qudwah hasanah. Mhm. Ya, jadi Nabi qudwah kita, contoh terbaik kita, maka seorang ayah sepatutnya menjadi contoh yang terbaik. Anak-anak tengok kita belanja macam mana, Mhm. mewah berbelanja, maka tak mustahil anak pun macam tu juga. Anak tengok bapaknya susah nak bersedekah, Ya. ataupun bapa tak pernah tunjuk anak dia bersedekah, bapa tak pernah tunjuk dirinya kuat bersedekah, maka tak mustahil anak tu menjadi seorang yang tidak bersedekah. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah menyatakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, protect diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Macam mana nak pelihara diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka? Iaitu penerapan iman, iaitu kekayaan iman. Jadi sebab itu saya lihat sedekah ni, infak, contoh pada mak bapak kepada anak, jadi satu kesan yang sangat baik. Sebenarnya aspek pendidikan tu dia melibatkan hati bapa tu sendiri. Mhm. Hati yang keras, hati yang lembut. Hati yang lembut bila mendidik anak pasti akan memberi kesan yang lembut pada anak itu sendiri. Tapi kalau hati keras, jauh daripada Allah, maka kesan tak akan menjadi baik pada anak. Jadi antara salah satu sebab yang menarik minat saya dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, "Idza aradta talyina qalbik fa'at'im al-miskina wamsah ala ra'sil yatim." Nabi kata, kalau kamu nak hati kamu lembut, ya, beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, bagi orang miskin makan dan usap kepala anak fakir miskin. Nampak? Jadi bila kita banyak sedekah, automatik Allah lembutkan hati kita. Bila hati lembut, insya-Allah Allah permudahkan pendidikan kita pada anak-anak. Insya-Allah anak kita kaya iman. Dan satu lagi, sedekah ni penting, dia membersihkan harta kita. Saya bekerja makan gaji, dalam gaji itu ada benda-benda bercampur. Dalam hadis Nabi kata, "Inna hadzal bai'a yuhdiru al-laghu wal halaf fashawwibuhu bisadaqah." Nabi kata, harta ni, jual beli kita ni, harta kita dapat ni bercampur dengan lara, dengan penipuan, sumpah penipuan. Maka Nabi kata, bersihkanlah harta itu dengan sedekah. So bila kita sedekah, harta kita bersih. Dan kita bagi anak kita, isteri kita makan harta yang bersih. Maka dia akan memberi keberkatan dalam ketumbesaran mereka. Ya, yang masuk dalam hati mereka, harta yang bersih, insya-Allah mereka membesar dengan penuh kebersihan dan iman yang suci dan kaya keimanan, insya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Syed Sharizan untuk berkongsi, ya, pesanan harapan pada hujung itu untuk ayah terus menjadi qudwah, ya, menjadi contoh teladan, walaupun boleh je transfer ke akaun mak, ya, tapi kalau boleh juga bila balik berpuasa ke balik raya nanti tu, keluarkan cash itu, tunjukkan sikit kan, ataupun suruh anak tu tolong berikan, ya, kerana di situ ada contoh-contoh, ya, pelbagai idea untuk kita menjadi qudwah, ya, bab kaya harta tetapi awalnya kaya iman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memimpin kita, memberi hidayah kepada kita menjadi ayah yang sentiasa kaya iman dan kaya harta. Jemput Ustaz Dr. Syed Sharizan untuk memimpin doa akhir, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, segala dosa-dosa kami yang kami ketahui dan tidak kami ketahui ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, tuluskanlah jiwa kami dalam mengabdikan diri padamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang saleh dan hamba-Mu yang mentaati perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang dianugerahkan sebagai pangkat bapa dan ibu dan berjaya dalam pendidikan terhadap anak-anak, supaya anak-anak kami menjadi insan yang saleh, mengabdikan dirimu dengan penuh tulus dan keikhlasan. Jauhilah mereka daripada perkara-perkara yang tidak diingini, daripada perkara-perkara yang Engkau murkai. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Syed Sarizan Syed Muhammad dan juga Ustaz Ahmad Solihin bin Bahrim bersama menemankan kita selama sekitar 1 jam ini dalam kita melihat kepada formula ayah kaya, dan harapnya dengan perbincangan ini amat jelas untuk ayah-ayah terus kita memimpin dengan kaya iman, dengan kaya harta, kerana kita tahu dua perkara ini harapnya Allah menerima amal kita, menjadi sumber rahmat sehingga kita masuk syurga sekeluarga. Kita bertemu lagi dalam Majlis Ayah dalam siri yang akan datang untuk terus ayah memimpin masuk syurga sekeluarga.